Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu kembali bersama saya Bang Basyah dalam channel Basyah Ibal Project. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau buatin video reaction lagi. Dan sebelum kita buat videonya, alangkah baiknya buat kalian yang baru singgah ke channel aku, silahkan di subscribe dulu channel aku dan diaktifkan loncengnya. Dan buat kalian yang udah subscribe channel aku, terima kasih banyak-banyak. Dan hari ini aku mau review satu video yang lagi viral di Malaysia, yaitu video seorang suami tembak istrinya dengan kejam dan menguburnya di dalam kelapa sawit. Dan sebelum dia menguburnya, dia masuk dalam tong air yang besar itu. Kayak mana videonya? Mari kita sama-sama lihat. Oke, let's go. Menerima satu panggilan daripada abang iparnya dengan mengatakan kakaknya telah hilang. Panggilan itu kedengaran cemas oleh si suami dan menceritakan isterinya itu tidak pulang ke rumah setelah mereka ada perselisihan faham. Si adik mempercayai cerita yang disampaikan, lantas dia masih berfikiran positif yang mengharapkan kakaknya dalam keadaan baik-baik sahaja. Namun siapa sangka, rupa-rupanya panggilan itu hanya satu helah lakonan daripada abang iparnya. Pada 4 Mac 2021, misteri kehilangan seorang isteri yang didakwa melarikan diri dari rumah akhirnya terjawab apabila mayatnya ditemui secara tragis dalam sebuah tong air yang tertanam di sebuah ladang serai di Bandar Penawar. Lebih memilukan, suaminya yang berusia 43 tahun menjadi suspek utama yang dipercayai menembak isterinya yang berusia 38 tahun ketika wanita berkenaan sedang tidur di kediaman mereka di Taman Saujana Kota Tinggi. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Han Maidin PC berkata, siasatan awal kes berkenaan dipercayai bermotifkan cemburu. Selain polis turut menemui surat tuntutan fasaq di kediaman berkenaan. Kes ini bermula apabila jiran mangsa membuat laporan berkaitan kehilangan ibu dua anak berkenaan pada Isnin 1 Mac 2021. Apabila pihak polis menjalankan siasatan, ia membawa kepada penahanan suami wanita berkenaan serta seorang lagi lelaki yang berusia 32 tahun yang juga rakan baiknya keesokan harinya bagi membantu siasatan. Hasil siasatan awal ke atas suami wanita itu, suspek mendakwa isterinya keluar rumah kira-kira 2 pagi 1 Mac 2021 dan tidak pulang ke rumah sejak itu. Suspek mendakwa berlaku perselisihan faham dengan isterinya itu sebelum mangsa keluar rumah. Bagaimanapun, suami mangsa yang juga seorang pemandu jengkaut akhirnya mengaku membunuh isterinya ketika wanita berkenaan sedang tidur dengan menggunakan senapang angin. Mayat wanita malang berkenaan dimasukkan ke dalam tong air berwarna biru bersama kain cadar sebelum ia dibawa ke sebuah ladang serai di Bandar Penawar lebih 30 km dari kediaman mereka dan ditanam di kawasan itu. Suspek kemudian menunjukkan lokasi isterinya ditanam kira-kira jam 10.30 pagi 4 Mac 2021. Mayat mangsa yang diisi di dalam tong air itu ditemui tertanam sedalam kira-kira 2 meter di ladang serai berkenaan. Pihak polis percaya suspek membawa tong air biru itu di dalam pacuan 4 roda miliknya ke ladang berkenaan sebelum menggunakan jengkaut bagi menggali lubang bagi menanam tong berkenaan. Hasil siasatan lanjut di rumah suspek menemukan selaras senapang angin, selaras senapan patah, 54 butir peluru penabur, sebuah pacuan 4 roda Mitsubishi Pajero dan jengkaut. Siasatan juga mendapati suspek mempunyai 2 rekod jenayah lampau, membabitkan mendatangkan kecederaan dan pemilikan senjata api. Kedua-dua suspek ditahan reman 6 hari bermula 5 Mac 2021 hingga 10 Mac 2021 dan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Kedua-dua suspek turut disiasat mengikut Seksyen 36 Akta Senjata 1960. Polis berjaya menyelesaikan kes ini dalam tempoh 3 hari selepas laporan dibuat.
Sementara itu, 3 hari, suspek yang berusia 43 tahun itu berlakon dikatakan menghubungi adik lelaki mangsa yang tinggal di Johor bagi memaklumkan tentang kehilangan mangsa kejadian tersebut. Sempat Ahli juga dia keluarga berlakon. mangsa masih terkejut dengan tragedi itu dan tidak menyangka suspek tergamak melakukan perkara tersebut kerana dia dikenali sebagai suami yang baik serta bersikap lembut. Terdahulu, kehilangan wanita malang berkenaan tular di media sosial dengan segelintir netizen berkongsi paparan akaun Facebook milik mangsa. Tinjauan di akaun Facebook mangsa yang berusia 38 tahun itu mendapati dia memuat naik gambar majlis hari jadi anak sulungnya pada 10 Februari lalu. Mangsa dilaporkan berkahwin 8 tahun lalu, mempunyai 2 anak lelaki berusia 4 dan 3 tahun dan sering memuat naik aktiviti keluarga termasuk majlis hari jadi anak bersama suspek. Sementara itu, pada 11 Februari lalu, suspek pernah memuat naik status mengenai pernikahan online yang memberi gambaran rumah tangga mereka sedang bergolak. Itulah buat kalian yang udah nikah, udah kahwin. Apa-apa yang terjadi di dalam rumah tangga jangan di-update ataupun di-upload di Facebook ataupun di sosial media gitulah. Itu bernampaknya negatif. Kan banyak sekarang yang terjadi di sekitaran kita. Awal punca mulanya di Facebook. Terjadi perselingkuhan, ya kayak gini, pembunuhan. Karena dia update statusnya di Facebook. Jadi semua orang yang ada di Facebook kita jadi tahu. Padahal masalah ini masalah rumah tangga kita. Oke, lanjut. Motif. Polis sedang menyiasat motif sebenar kejadian. Dikatakan suspek adalah seorang suami penyayang, tetapi pihak polis bingung bagaimana suspek boleh bertukar kejam. Namun pihak polis tidak menolak kemungkinan motif cemburu menyebabkan suspek dipercayai hilang pertimbangan sehingga menembak bahagian dada isterinya pada jarak dekat ketika wanita berkenaan sedang tidur. Pihak polis masih siasat motif sebenar. Cuma cemburu ini ada macam-macam. Suami isteri mungkin ada cemburu yang pihak polis tidak tahu. Siasatan akan dibuat dari semua sudut. Mungkin suspek ada hubungan lain. Ini berikutan penemuan surat tuntutan fasakh di rumah mereka. Segalanya hanya kemungkinan dan hanya diketahui selepas siasatan selesai nanti. Proses bedah siasat masih berjalan di Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru. Polis belum boleh memperincikan tentang jumlah das tembakan pada mayat selagi bedah siasat masih berjalan. Bedah siasat ke atas mayat wanita ini mendedahkan penemuan baru termasuk kesan lebam di beberapa bahagian tubuh mangsa. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Johor, Senior Asisten Komisioner Datuk Mat Yusof Ahmad berkata, bedah siasat ke atas mayat selesai dijalankan pada 5 Mac 2021. Polis masih menanti laporan penuh hasil bedah siasat itu dikeluarkan pihak hospital. Turut dikesan ialah beberapa butir logam timah dipercayai peluru senapang angin di dada dan perut mangsa kesan tembakan pada jarak dekat. Hospital juga akan mengambil sampel DNA keluarga mangsa. Berikutan mereka tidak dapat membuat pengecaman susulan keadaan mayat yang sudah membengkak. Suspek disifatkan sebagai suami yang penyayang dan menyayangi keluarganya. Jiran yang mahu dikenali sebagai Eri berkata dia dan beberapa jiran lain bukan sahaja terkejut, malah seolah-olah tidak percaya tragedi menyayat hati itu menimpa keluarga berkenaan. Katanya lelaki berusia 43 tahun itu dikenali penduduk sebagai suami dan ayah yang baik, tidak sombong dan sering menghulurkan bantuan jika diminta. Selain itu, suspek juga dikenali penduduk di sini sangat sayangkan isteri dan menghadiahkan sebuah produk arus yang dibeli atas nama isterinya. Malah rumah yang diduduki juga dibeli atas nama isterinya. Eri berkata pada Isnin lalu dia mendapati jirannya itu berkelakuan sedikit pelik apabila menghantar 2 anaknya ke rumah pengasuh yang terletak berhampiran kira-kira jam 5.30 pagi berbanding kebiasaan dia menghantar anaknya pada jam 8 pagi setiap hari. Sementara itu, salah seorang jiran yang tidak mahu namanya didedahkan tampil memberitahu yang mereka terdengar suspek dan mangsa bertengkar pada malam Ahad lalu. Hari sebelum pertengkaran itu, dia ternampak mangsa keluar bekerja separuh hari dan
dan pada malam harinya mereka bergaduh. Kemudian pada keesokan harinya, jiran itu mendapat tahu mangsa hilang, tidak balik ke rumah. Ada jiran yang membuat laporan polis kerana curiga dengan tindakan suaminya. Ada jiran lain yang ternampak suspek membawa keluar tong air berwarna biru pada jam 4.30 pagi pada hari mangsa dilaporkan hilang. Mana dia buat Di samping dia itu, bawa Jabatan Kebajikan Masyarakat istrinya JKM itu akan mohon waktu dapatkan subuh hak juga. jagaan sementara Waktu pagi, dua jam anak 4 pagi lelaki lebih. keluarga ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata, agensi itu akan memastikan kebajikan kanak-kanak berusia 3 dan 4 tahun itu terbela. JKM dalam proses untuk mendapatkan perintah mahkamah bagi penjagaan anak-anak itu. Rahsia bongkar akan karib. Maklumat jiran membantu merungkai pembunuhan ini. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Johor, Senior Assistant Commissioner Datuk Mat Yusof Ahmad berkata, lelaki berusia 32 tahun itu menyalurkan maklumat kepada polis sekaligus siasatan berkaitan orang hilang pada awalnya dilakukan. Katanya polis menerima maklumat berkenaan Isnin lalu yang membawa penahanan suspek yang juga suami wanita itu dan jiran berkenaan sehari kemudian. Jiran itu ditahan bagi membantu siasatan selepas dia menyalurkan maklumat mengesyaki wanita yang dikatakan hilang itu berada dalam tong air ketika membantu suspek mengangkat tong terbabit ke kenderaan pacuan 4 roda pada jam 4.30 pagi pada hari wanita itu dilaporkan hilang. Kawannya Jiran juga yang itu lapor memberitahu polisi tong juga. berkenaan agak berat selain mengeluarkan bau busuk. Maklumat itu membawa kepada pengakuan kawan ini suspek yang kayaknya akhirnya nggak tahu menunjukkan yang isi lokasi dalam tong tongnya itu tu apa. ditanam. Makanya dia Bagaimanapun lapor polis juga sedang menyiasat sejauh mana pembabitan jiran berkenaan. Polis juga sedang menyiasat 2 senjata, iaitu senapang angin dan senapang patah yang berada dalam milikan suspek. Suspek juga tidak mempunyai permit bagi kedua-dua senjata berkenaan. Yang punya surat itulah. Permian di sini maksudnya surat. Pada 10 Mac 2021, jenazah mangsa selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Telaga jam 5.30 pagi. Imam Masjid Kampung Telaga, Yusof Saleh 64 tahun, berkata van yang membawa jenazah tiba di tanah perkuburan berkenaan dari Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru kira-kira jam 4 pagi sebelum proses pengebumian dilakukan segera. Pengebumian Allahyarhamah disegerakan atas permintaan keluarga dan alhamdulillah urusan dipermudahkan dan berjalan lancar. Amin. Jangan disambung. Reman ke atas suspek yang sepatutnya tamat pada 10 Mac 2021 disambung 6 hari lagi. Tempoh perintah tahanan reman ke atas suspek itu serta rakannya bermula 11 Mac sehingga 16 Mac 2021. Kesimpulannya, kes seperti ini sering kali kita dengar. Teguhkan jiwa kita dan keluarga kita dengan keimanan yang kuat. Kes ini masih lagi di dalam siasatan pihak polis. Kami akan terus mengikut rapat perkembangan kes ini dari semasa ke semasa. Berdoalah kepada Allah supaya dilindungi daripada kejahatan di dunia dan akhirat. Amin. Semoga Allahyarhamah ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Al-Fatihah. Ya kayak gitulah isi videonya. Tapi suaminya dikenal tuh orang baik. Mungkin nggak tahu apa permasalahan dalam rumah tangga ini. Bisa jadinya suami yang baik bisa jadi jahat juga. Buat kalian yang di luar sana, semoga sehat-sehat selalu dan semoga nggak terjadi lagi kasus yang seperti ini. Dan dari aku, kalau ada sesuatu masalah dalam rumah tangga, alangkah baiknya buat kalian jangan upload ke Facebook ataupun ke media sosial gitulah. Soalnya nggak baik kalau kayak gitu kan, orang lain pun bisa tahu. Oke, kita udah lihat sama-sama dalam videonya isinya kayak mana. Semoga almarhum ditempatkan di tempat orang yang beriman. Amin. Oke, cukup di sini aja video kita kali ini. Mungkin ada kata-kata aku yang kurang sopan, mungkin kata-kata aku yang nggak bagus, atau mungkin kata-kata aku yang menyakiti hati kalian. Aku minta maaf karena aku juga manusia. Oke, lebih dan kurang lebih aku minta maaf. Assalamualaikum.